Akbar. Ketika batu azan Mekah azan sedap, alarm Bilal 3,500. Pun macam tu pun dia boleh duduk di luar buat tak henti tu. Dah boleh buat kedai burger, nak muda kan macam tu. Dah remaja ni pun tak dulu kan. Relax, brother, relax. Dia boleh nyanyi pula. Buat dia merendah buat dia. Yang azan ni bukan hanya untuk orang-orang tua. Azan bukan hanya untuk Tok Alim yang kain syarban jubah jago. Azan ni untuk semua orang. Hayya 'alas solat, marilah sembahyang. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Come to pray and come to success. Marilah kita sembahyang, jom kita menuju kejayaan. Tiba-tiba 85% di Malaysia tak sembahyang. 5 waktu kok sembahyang pun ambil maghrib, subuh, ini Jumaat pula cuti pula dia kata. Tak cuti pun berdekor, cuti lagi je. Nak ambil cerita 85% tak sembahyang. Harapkan 15% nak berdoa. Ya Rab, ya Rab. Nak tahan daripada kemurkaan Allah turun. Nak tahan daripada musibah Allah turun. Nak tahan daripada bala Allah turun. Hanya lingkungan berapa peratus? 15%. Kalau 8 juta yang tak sembahyang, 2 juta yang 2 juta sahaja yang nak menangkap tangan mayat hajat minta pada Tuhan. Tu yang kata hari ini masjid berapa banyak seluruh negara. Ada sejumlah 25,000 buah masjid termasuk Sabah Sarawak. 25,000 bukan sikit. Tapi sedih tak kita waktu azan berkumandang sampai ada masih lagi people mapio tu yang tu kaki nombor mapio tu picari keputusan nombor ni yang jenis kaki arba'atun digitun maghnum. Itu dalam bahasa Arab ni. Maka itu saya nak harapkan apa dia arba'atun 4 digitun digit nombor maghnum. Adapun maghnum makna 4 nombor ekor. Yang tak faham tuan itu dalam bahasa Arab fil lughat Arabiyyah. Yang ni sibuk waktu nak maghrib dia pergi cari mapio. Berapa ramai orang Melayu main nombor. Oh, ini bukan sikit muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang tu di kedai-kedai mama mungkin sini taklah ikut kan. Tapi kalau pergi Blok Mu, KL sana tempat saya tuan-tuan, Selangor KL, biasa pemandangan maghrib ni ya Allah. Bukan takat kedai mama tu pasal malam. Pasal malam mana Malaysia. Takkan nak pergi pukul 3 petang, tak sure. Dia mahu pergi pukul 7 waktu tu nak azan. Yang heran bulan Ramadan hampir tak keluar pula waktu pukul 7. Kita tak boleh usaha, kami nak minta kesyarah dulu. Nampak? Kenapa tak duduk? Kenapa tak keluar bulan Ramadan waktu nak berbuka? Lebih dah keluar. Hampir pergi main lagi dah. Oh, tahu pula pada sebab nak buka puasa. Kan? Diam je. Nak dekat dah lagi 2 minit. Seluruh tak ada apa pun. Bunyi apa pun tak bunyi kenderaan motor. Lepas bulan Ramadan, la ilaha illallah. Duk rancak yang karaoke bulan Ramadan. Boleh dia pun stop waktu nak buka puasa. Habis bulan Ramadan, isyirihi qalihi liha patalihi balik dia boleh patalihi. Ni yang ni hanya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana itulah apabila kita lihat tadi dunia yang disebut oleh Imam An-Nawawi, kita takut yang dibenci yang dekat orang cari orang buruk. Tapi akhirat wal akhiratu khairun wa abqa, yang kekal abadi wal akhiratu khairun laka minal ula. Kemudian yang lebih utama orang tak mau. Sebab itulah kita hari ini perlunya asuhan didikan agama yang cukup mantap hari ini. Sebab kita hari ini duduk di akhir zaman, bukan duduk di awal zaman. Di awal zaman bersama Rasulullah, kurun yang sampai aku itu kurun yang terbaik. Kemudian lepas tu pula habis tabi'in. Hari ini berapa kali dah tabi'in. Sampai hari ini peringkat anak-anak muda. Saya tak tahu lah di sini macam mana. Anak-anak muda ramai. Ketiga, selalu kalau kuliah ni pengajian ilmu agama di masjid ni yang ramai, bakal jenazah itu tuan. Betul kita nak sebut tuan-tuan, bakal jenazah. Anak muda katalah masjid ni KBJ apa dia? Kelak bakal jenazah itu KBJ. Masjid ni satu lagi apa dia?
KRU. Benda pula KRU. K gelap rambut, U ubat, gelap rambut ubat. Masjid ni kita nak muda, dia muda. Oh, POP, pop dia. Persatuan orang pencin. Anak muda mana dia? Anak muda. Tak ramai anak muda boleh duduk. Anak dara pun macam tu juga. Tu yang macam-macam pengalaman. Masuk radio orang tanya soalan, Ustaz. Nak tanya Ustaz ni, saya umur baru 24 tahun. Esok mula puasa Ramadan hari pertama. Kalau saya kentut, batal ada puasa Ustaz. Soalan kentut pada siang waktu berpuasa, batal tak? Kalau kita kentut, saya pun bagi senang gini jadi kencing dengan berak ni dengan kentut mana berat lagi. Betul juga, dia ambil kan, apa dia perlu pemahaman macam tu direct lah. Maksud kata tai jadi berat lah Ustaz. Kencing ayam atau kentut angin. Kencing kentut kata apa dia berak batal tak? Yang tu dah. Habis tu kentut tak akan batal pun. Betul juga. Baru dapat jawapan. Umur 24 tahun. Betul juga. La ilaha illallah. Apa sebab? Ni sebab tak mau belajar. Kita macam-macam. Tuan-tuan tengok kita fiqh ni. Kalau tak nak ambil ilmu berat, kita Arab. Ambil pun kita indah di hidup bersyariat. Datuk Ismail Kamus, Ustaz Ismail Kamus dengan Dr. Zahazan. Tengok cantik kita yang biru, indahnya hidup bersyariat tu bestseller, laku berjuta. Alhamdulillah. Orang cari buat rujukan simple dengan gambar macam mana nak sembahyang, macam mana nak susun saf, nak angkat takbir macam mana, kemudian apa dia mandi mayat jenazah, semua bergambar lagi. Kalau tak nak belajar lagi macam tu tak tahulah. Kadang soalan-soalan yang tanya senang-senang, pukul 12 malam telefon, pukul 12 malam SMS Ustaz. Saya umur 50 tahun, Ustaz kalau darah ni kena mandi hadas ke tidak? Pukul 12 malam SMS tanya darah umur saya 50 tahun, perempuan ni. Kalau katakan 50 tahun ni darah kena mandi hadas ke tidak? Nampak tak? Akibat daripada tak duduk, tak hadir majlis ilmu. Habis tu mana umur kamu waktu kamu muda dulu. Sedangkan kamu akil balik waktu itu sudah tertanggung dosa kalau kamu buat masalah dengan Tuhan. Maksiat yang kamu buat, kamu kena tanggung. Dan kamu tak belajar, kamu jadi jahil. Maka amalan kamu, ibadat kamu menjadi seorang yang buat dalam keadaan ibadul juhal. Kamu adalah ahlul ibadah yang jahil. Maka kamu tidak mendapat apa-apa daripada amalan dan ibadat. Sekiranya kamu tidak usaha ikhtiar nak dapatkan ilmu. Berapa ramai yang tak belajar hari ini. Ustaz, saya umur 26 tahun, baru menikah bulan Sya'ban. Nak tanya Ustaz ni besok mula puasa Ramadan. Malam besok kalau saya setubuh dengan suami saya batal tak? Bukan siang, malam. Tak pernah nak jawab bukan? Saya kata adik kalau malam pun tak boleh, bukan adik yang menggelentak pagi saya menggigil. Saya kata untuk siap, Tok Imam, Tok Bilal dia baru menikah. Lagi pagi saya lagi menggelentak. Tu je Ustaz. Maknanya apa? Maknanya saya kata malam ni tak ada masalah. Don't worry, be happy. Itu dalam bahasa Arab dia itulah. Don't worry, be happy. Maksud dia al-baltayun wal-sapuyun wal-balunun. Dan kaisah balun. Yang tak boleh ni siang 12 jam. Masuk dia belum kebal lagi. Baru kan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru tahu dia belum kebal lagi. Boleh nak apa tak kita pulang lah. Tukar doa dia dengan doa Allahumma lakasumtu wa bika akantu. Itu duk nak makan. Jadi tadi baru dia tahu. Ni Masya Allah jahil. Ada yang waktu saya jadi zakat dulu, ada artis pelakon muda nanti ke datang bulan Sya'ban, pakai baju Melayu elok, samping rumput, cuma tak sarung kerik je tempat. Memang canggih, mari nak bayar zakat. Lima anak-anak geluk, bawa pula wartawan pemberita nak masuk ke dalam ni suara sebab nak bayar zakat. Pun sambut elok, orang tanya dia, abang nak bayar zakat apa ni? Dia pun saya nak bayar zakat, saya tahu memang ni tempat bayar zakat. Setelahnya zakat apa orang bayar. Dia lupa, dia kata saya lupa nak bayar zakat apa. Tak buat malam dulu. Lama pula nak ingat. Terus dia kata saya tak ingat zakat pemenduk saya nak bayar. Tapi yang saya teringat ni
RM7 setahun. Datang masa tu awal bulan Syaban. Saya kata tengok bawah ini demam cikgu punya. Memang demam ni boleh nak bayar zakat cantik. Tapi zakat RM7 setahun. Saya kata bang tu zakat fitrah. Yang tu kita dah terkejut. Yang tu dia nak ingatkan zakat fitrah tu jenuh. Bang bila tak atau puas semua. Yang tu saya nak bayar. Tengok zakat fitrah ni baru bulan Syaban. Abang tahu tak? Dia punya waktu bayar zakat fitrah mula 1 Ramadan, akhir dengan 1 Syawal sebelum sembahyang sunat raya. Ya ke Ustaz? Saya tak tahu pula yang tu. Saya ingatkan sepanjang tahun boleh bayar. Ya, memang zakat boleh bayar sepanjang tahun, tapi kategori ni bukan zakat maliyah. Zakat maliyah tu zakat harta. Ini zakat badaliyah, zakat fitrah. Semua orang pribadi, tak ada yang berkecuali nak kena bayar. Masa tu 1 Ramadan sampai 1 Syawal. Baru dia terkejut, baru nampak. Bukan lagi baru terkejut, baru ya. Kena bayar pokoknya macam tu. Saya ingatkan bulan Syaban dia boleh bayar lah. Kisahnya orang yang jahil beribadat nampak rosak dah. Tu lah Imam Syafi'i sebut. Imam Syafi'i orang yang cukup berilmu ni tuan-tuan. Imam Syafi'i ni dia ni duk belajar ni ulun sungguh. Jadi orang yang ikhtiar ni, berhati-hati dengan hidup ni. Tengok, waktu dia mengaji dengan Tok Guru dia Imam Malik, di mana di Masjid Nabawi, waktu tu dia buka helaian demi helaian kitab dia, langsung tak dengar sikit pun bunyi yang helaian ataupun kertas paper kitab tu. Dia takut kalaulah dia buka helaian tu kuat, Tok Guru dia pergi dengar. Dia kata dia sudah biadab dengan Tok Guru dia Imam Malik. Itu cara mengaji Imam Syafi'i kan. Kita macam-macam kitab, Muniyatul Musalli, dengan Syarah Salikin, Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, kitab hadis itu ini. Guru biasa lah buat kitab, anak murid tak buat kitab. Itu satu hal pula. Kadang bukan kitab tebal mana, menipis je. Ada pun RM5, RM3.5 ke kitab. Kita lama. Buka lain-lain kan. Kita tak bawa, Tok Guru bawa. Tak apalah nak sebut ni. Bila Imam Syafi'i bawa kitab, dia tak buka deras, dia tak buka kuat. Takut kalau Tok Guru pun dengar ni, aku kurang ajar dengan guru. Nampak telitinya Imam Syafi'i, dia mengaji sungguh. Imam Syafi'i pula dia tak minum ni depan Tok Guru ni. Sebab dia kata apa dia, kalau aku minum depan Tok Guru ni, dia buka tutup, dia gugup, tak salah. Kuliah saya, ceramah saya nak minum-minum, nak makan pun tak ada masalah. Cuma nak bagi tahu cari Imam Syafi'i, dia tak mahu. Dia kira kalau aku minum ni, maka aku dikira orang yang kurang ajar dengan Tok Guru aku. Saya nak sebut Imam Syafi'i dengan ilmu ni sebab itu berkat. Dia dapat ilmu tu. Tengok dia kata apa dia, mengaji ni, dia kata belajar ni, kata Imam Syafi'i lebih utama, lebih mulia daripada kita lebih sembahyang sunat waktu rakaat yang disebut alfun rakaat. Lebih baik untuk dengar majlis ilmu macam ni daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Maksud mesej dia apa dia? Utamanya penting untuk belajar. Tak ada kita pergi tonton, tanyalah ustaz. Hari ni saya tak tahu siapa yang secara langsung lah. 2 minggu lepas saya kenapa tanya, kenapa solat sunat tak ada soal. 3 hari ni Jumaat, Sabtu, Ahad dia buatlah secara langsung. Kita boleh telefon tanya, kalau ada rezeki dapatlah cakap dengan ustaz. Sama ada tonton tanyalah ustaz, tiap hari ada. Cuma Isnin sampai kami dia buat recording rakaman. Kalau Jumaat, Sabtu, Ahad dia live. Kemudian boleh tengok rancangan Bismillah seawal pukul 6.30 pagi, TV3 pun ilmu. Dan juga melalui radio dengar. Tu yang kata kun mu'allim au muta'alim au mustami'an au muhibban wala takun rabi' fatahlik. Maksud dia boleh kamu jadi yang pertama, kalau boleh orang alim. Tak boleh jadi orang alim muta'alim. Ni kita yang 2 hari mengaji belajar. Tak boleh juga kamu jadi orang yang mendengar. Kemudian kamu jangan jadi orang yang keempat, iaitu orang yang langsung tak mau dengar pun tidak, jumpa Tok Guru pun tak mau. Fatah, maka dia pun dibinasa habis rosak hidup dia pun. Dalam hadis yang lain kata, kalau tak mendengar pun Allah muhibban, kamu cinta kasih ulama pun nak kira dikategorikan sebagai orang yang bagus. Jangan kamu langsung ulama pun
media sosial hari ini. Hari-hari kita nampak fitnah pada Tok Guru. Buka pagi je daripada hamun maki dah Tok Guru, ulama. Macam-macam hari ni. Sampai Tok Guru, Datuk Dr. Harudin pun dia pun pergi maki hamunnya apa. Kalau takat saya Ustaz Halimdin tak boleh adik kan. Halimdin ni Harudin, tuan-tuan, Datuk Harudin. Orang yang dah jumpa Nabi ni banyak kali dalam mimpi. Dia mimpi hamun. Al-harbu wal-biru wal-kalam al-kalimut summal mangkuk wal-hayyun la ilaha illallah. Aku biru kelan kabut mangkuk hayyun. Ish, tergamuk bagi kita hari ni. Dah lah hang ni tak pergi dengar ceramah dia. Dah lah tak menyanyi dengan dia. Tiba-tiba nak cinta pada dia pun tidak. Ni patut maka kamu jadi orang yang binasa. Orang yang macam ni tak takut ke Allah beritahu dalam surah An-Naba ayat yang akhir sekali Allah beritahu. Ini pada orang kafir ni, pada orang kafir kita ni yang mukmin ni yang kata kita yang Islam lagi walaupun fasik munafik, ni yang kafir ni Allah beritahu macam mana Allah kata. Allah kata inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Sesungguhnya kami dah bagi peringatan pada manusia dulu di dunia tentang apa ni? Azaban qariban, azab yang pedih, azab yang cukup dahsyat. Allah bagi peringatan demi peringatan. Khutbah Jumaat hari Jumaat dah sebut. Kemudian kuliah ceramah forum perdana dan seumpama. Allah bagi tahu lama dah tuan-tuan. Apa lagi Allah bagi tahu? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nampak kita Allah. Hari ini yang kita hari akhirat, hari mahsyar, hari kiamat. Apa lagi yang kamu nak? Tak ada apa dah. Nah, kamu tengok keadaan neraka Allah yang menjulang api allati tattaliqu 'alal afidah, sehingga menerkam api tersebut ke hati, ke jantung kamu, kata Tuhan. Lalu ketika itu kata orang kafir apa dia? Orang kafir sebut wa yaqul kafir ya laitani kuntu turaba. Allah, ya Tuhan, kalaulah macam ni yang kami tengok ni ya Tuhan, ya Allah, lebih baik dulu di dunia kami tak nak jadi orang lah. Lebih baik kami jadi tanah daripada kami jadi orang. Wahai Tuhan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nampak tak tuan-tuan? Takutnya orang kafir waktu tengok julang api neraka Allah. Saat tu nak buat macam mana? Dah terlambat. Inilah waktu ni yang kita susah payah sikit di umur 60, 70. Saya masih umur, saya bukan kata muda sangat, dan bukanlah kata muda ni rasa macam 40 ni lambat lagi nak mati dah. Baru ni pelakon pelawak Allah yarham Harun Salim Haji umur baru 55. Muda dah 55. Macam kita kata tak ada penyakit Allah ni bukan nak tunggu penyakit baru nak bagi orang mati. Ya, tak sakit pun boleh mati. Kan? Dulu sahabat saya Allah yarham Ustaz Mustafa Salim, Imam Besar Masjid Negeri Shah Alam, suara punya serta berdoa. Kan? Kecil dengan Quran. Kemudian mak bapak pergi hantar pula lagi. Pergi Mesir, sambung pula lagi Quran, hafiz pula lagi. Balik pula dilantik jadi Imam Besar Masjid Negeri Shah Alam dengan Quran. Baca Quran pagi semayang, baca Quran. Balik pula lagi nak mula baca Quran. Takdir Allah bagi umur dia 40 tahun sahaja hidup. Anak 5 orang berkenjut, mengenyut, mengemut Tuhan. Bukan Tuhan tak tahu anak 5 orang kesian dah kecil lagi. Yang kecil baru buat akikah anak dia. Tak lama lebih kurang sebulan kan dia buat minum akikah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pun tak tahu dia meninggal umur dia 40. Vokalis penyanyi. Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang
pegang steering kereta, dah kebak saat ni bila Allah mati pula, dia masih ikut hidayah. Kalau kita mati keadaan macam ni, syok dalam keadaan zikir, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Munajat kita masa ni sedap kalau mati. No, kalau dia mati, jujurlah sayang, memang dia itu. Tiba-tiba kebak dengan jujurlah sayang. Ambil je lah kan. Nak kata apa? Contoh kalau nak ambil. Mati ni bukan kira orang umur dia, bukan kira dia di mana, bukan tak peduli. Accident mati, kan? Tengah sehat bergelak mati, tengah mayang mati, sakit mati. Itulah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighan, kata Allah. Kamu tengok pada diri kamu, apa yang kamu telah buat bekalan persiapan, persediaan. Jangan terlalu seronok sangat hidup dengan dunia. Ya bu, ya benda-benda, jangan. Allah takdirkan kita, pisah kita dengan dunia ni. Yang 70 tahun tak sembahyang. Seorang bekas mantan pembaca berita RTM Angkasa Puri, isteri mengadu pada saya, Nur Isya Alam, ambil ceramah datang. Ustaz, saya nak beritahu kepada Ustaz, kenapa boleh sebut? Datang. Suami akak ni Ustaz, pakcik ni umur 70 tahun, tak pernah sembahyang, anak 5 orang. Tak pernah sembahyang, tuan-tuan, ya Allah. Saya tanya kak pakcik, bayang sunat dia tak buat ke? Bayang Jumaat dia tak buat ke? Setengah orang dia tak sembahyang fardu, tapi sunat berdengung. Oh, bayang sunat tarawih, sunat raya, cukup hebat. Sembahyang Jumaat hari ni datang, tapi kalau sembahyang fardu yang lain dia tak buat. Tak, dah kalau Jumaat tak buat, takkan sembahyang sunat nak buat. Tak takut, Ustaz ni makcik, kalau dia sembahyang sunat dengan Jumaat, boleh lagi lah kita labelkan dia sebagai golongan ahli sunat wal Jumaat. Okey lah, maknanya tidak ada syiar kan, okey lah lagi. Yang ni pun tak nampak. Umrihi fima afnahu, kata Nabi, la tazulu qadama abdun yaumil qiyamah hatta yus'ala. Sebelum kamu bergadak kaki kamu depan Tuhan besok di kiamat, dan kiamat Allah akan soal 4 soalan. Saya ambil satu dulu yang dah, iaitu an umrihi, umur kamu, apa yang telah kamu buat. Kita kata orang ni tak sembahyang 70 tahun, nak bagi tahu tuan-tuan. Sampai peringkat akhirnya sebut dia, Nabi, bila Nabi SAW nyatakan dalam satu hadis, satu cerita yang Nabi kata kepada sahabat, kamu kenal tak at-tadrun malil muflis? Wahai sahabat, kenal tak kamu apa dia yang dikatakan orang yang muflis? Sahabat tahu pun bila sebut muflis macam kita lah, muflis bahasa Arab, bahasa Melayu pun muflis juga. Namun sahabat kata, ya Rasulullah, al-muflis la dirham lahu wa la mata'. Dia pun tak ada duit, dia pun tak ada mata', kekayaan, kemewahan. Macam tu juga kita. Bila sebut muflis, bank isytiharkan kita ni habis bankrupt, C ke Z macam tu lah. Mungkin barangkali utang tak banyak satu, kemudian kedua kita jadi penjamin orang. Itu pun boleh muflis. Tak pasal-pasal penghalang pula ada. Kata bank, kamu jadi penjamin, kamu sanggup ni, kamu dah tanda tangan, sign. Bukan signature, kamu nak sign penuh signature. Kamu tak bayar, tak boleh. Yang berhutang tak bayar, kamu penjamin. Nampak implikasi, natijah, risiko apa jadi penjamin. Akhirnya muflis, dah tak boleh pergi Mekah, dah tak boleh keluar negara, pasport tak boleh, tak laku. Dia pun blok, dia pun tahan. So, muflis sahabat kata macam tu juga. Dia pun duit tak ada, di isytihar bankrupt itu ni. Nabi kata bukan itu yang sebenarnya. Nabi kata pun dia, innal muflis ya'ti yaumil qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin. Orang muflis ni besok dia berjumpa Tuhan di hadapan Allah. Dia bawa yang pertama sembahyang dengan pahala, diterima. Kemudian puasa dengan pahala, diterima. Yang ketiga, dia bawa zakat yang berpahala, diterima oleh Allah. Tapi Nabi kata, وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَمَالَ هَذَا وَدَمَ هَذَا فَيُعْطَى حَسَنَاتٍ. Masalah dia, Allah bila cek balik tengok, dia ni ada buat salah dengan orang tapi tak sempat nak mohon kemaafan. Antaranya dia pergi tuduh orang, dia pergi fitnah orang, bahkan dia pergi makan harta orang yang bukan hak.
ambil yang haram, rasuah, kemudian curi duit orang, makan harta anak yatim, tak sempat nak mohon ampun, tak sempat nak balas, nak pulangkan balik duit yang dia makan duit haram tadi. Kemudian dia pergi bunuh orang, kemudian dalam keadaan tidak dihukum dengan hukuman qisas, lalu dia tidak dimaafkan oleh waris tadi. Allah Akbar. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semua itu mengakibatkan fayu'ta hasanati. Kamu punya kebaikan yang kamu buat, rupanya sembahyang, puasa, zakat, haji, berpindah pahala pada orang yang kamu aniaya tadi, yang kamu fitnah tadi. Nampak? Sikit saja silap, tak sempat nak minta maaf, tak sempat nak minta taubat pada Tuhan, maka berpindah pahala ibadat kita pada orang yang kita aniaya tadi. Letih tak? Oh, letih. Bukan takat wa khatah ya bu. Kamu ada dosa, kamu buat maksiat dan Allah tak ampun dosa kamu, kemudian maksiat, dosa yang kamu buat pula tadi bertimbun-timbun di belakang, di pundak kamu. Dosa orang yang kamu fitnah, dosa orang yang kamu bunuh, dosa orang yang kamu aniaya tadi pula, dia punya dosa berpindah di belakang kamu, beban. Maka Nabi kata summa turiha fil nar, dia dihumbat masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Nampak muslimin dan muslimat yang dirahmati. Ini bukan hadis roti jala. Dari soalan tak sebut hadis riwayat siapa ni, payah orang kata ni ustaz hadis roti jala ke boleh tak? Ini bukan kategori hadis roti jala. Ini nak sebut betul, ini benar semua ni tuan-tuan. Jangan lupa apa. Nabi sebut sembahyang betul, cantik. Kemudian zakat, sedekah, soleh. Bukan zakat yang fardu. Dia ambil yang nafilah, nawafil, yang sunat, sedekah. Tapi sebab dia buat masalah, dia buat akhirnya habis dia punya pahala. Dosa orang yang dia buat aniaya tadi pindah pada dia. Nak kata apa? Akhirnya Allah humbat masuk dalam neraka. Itu bagi orang yang sembahyang cantik buat ibadat. Ni kita yang buat dek merenda. Itulah yang kita takutkan. Itulah balik hidup kita di dalam perjuangan menghidupkan sunnah Rasulullah. Maka sabar itu artinya laksanakan perintah Allah. Sabar itu menerima dugaan ujian yang sukar, susah. InsyaAllah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah bagi iringi kesalahan dan juga apa yang kita buat tadi, kesukaran itu semua tadi, dalam keadaan kita diberi akhirnya kejayaan dan kemenangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Betullah seorang sarjana Yahudi di Amerika, dia dalam bukunya 100 orang tokoh yang paling terpengaruh dalam sejarah dunia, the 100 most influential person in history, dia kata, aku letakkan nama yang paling teratas, bukannya Nabi Isa, bukan Siti Maria, bukannya Rajiv Gandhi, bukannya Mao Zedong dan yang lain. Ya, aku tak letak Bill Gates ke apa dia, Robert Koch yang paling kaya di Malaysia, Carlos, tapi aku letak nama yang paling atas ialah yang disebutnya di dalam Quran, baik juga di dalam hadis, iaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim Khalilullah alaihi wassalam. Macam orang tiga batu agak-agak belafan depan Musa. Yang ni nak bagi tahu 25 keturunan sampai pada Nabi Allah Ibrahim. Walladzina takhaduna Ibrahim khalila. Allah angkat ambil nama Ibrahim, Nabi Ibrahim sebagai khalil, kesayangan. Sebab apa? Dua kejayaan. Rasulullah Muhammad tadi kata Michael H. Hart yang ini kata boleh berjaya mengembangkan agama, yang kedua berjaya mengembangkan dunia. Dunia pun jalan, agama pun jalan, seiring dan sejalan, dua-dua jalan. Tapi kalau hari ini kita ambil dunia, akhirat tak ambil. Dunia, agama tak ambil. Illa habis hidup kita besok di akhirat kosong, macam lagu Najwa Latif yang anak-anak kita duduk nyanyi. Itulah yang kita takut. Jadi mudah-mudahan pagi ini sedikit sebanyak terubah penawar hati kita dapat, insya-Allah motivasi untuk diri kita dan diri saya juga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi daripada musibah, daripada bala bencana, daripada kemurkaan yang dan kita, insya-Allah mudah-mudahan
Senin ke Selasa tentulah. Masa Kedah ni memang saya gerak. Bulan lepas jadi belah apa dia buat Kedah sedekah kemudian biar Rustam. Kedah ni gerak marilah kemudian dipindah macam itulah seluruh negara lah mau balik di Perjalanan dan pergi Kedah balik di Terengganu macam-macam lagi lah program. Mudah-mudahan doa untuk saya juga tuan agar Allah beri kekuatan untuk pendapat dai-dai supaya terus istiqamah dengan perjuangan sunnah Nabi SAW. Sebelum saya mengakhiri, ada minyak yang saya bawa ni, minyak namanya Raihanah Syifa. Minyak ni daripada Dubai saya import. Minyak ni bukan minyak dagu, bukan minyak senyuk dah, bukan minyak kelapa dara janda dah. Minyak ni minyak wangi, dibuat daripada bunga-bungaan, minyak marjan. Tapi dinamakan Raihanah Syifa. Syifa ni maksud telah dijampi di doa baca ayat Quran oleh yang berbahagia tak asyik lagi, iaitu Tok Guru kita yang berbahagia Ustaz Datuk Ismail Qamus. Jadi saya dengan Datuk asas minyak ni, Datuk jampi saya proses minyak ni. Alhamdulillah buat untuk apa dia, bagi pertolongan bantuan. Datuk pun dah uzur diri untuk pertolongan bantuan. Kita pun doa juga untuk Tok Guru kita Ustaz sampai kamu uzur dialisis 3 kali seminggu. Nak pergi jauh tu Ustaz Kedah dulu kerap mari Kedah 11 kali, Singapura apa semua lari sekitar selama KL sahaja sebab sangat uzur lah. Saya tahu lah macam mana keadaan Datuk sendiri. Jadi alhamdulillah nak bagi bantuan pada orang yang masalah kesihatan. Antara yang pertama, buat pendinding daripada gangguan makhluk halus. Terapi diri, pendinding diri minyak ni boleh calir, sapu, kemudian gosok urut pun boleh, dan juga boleh buat mandi. Jangan minum sudah. Kalau meninggal, saya tak tahu tuan tetamu ni minyak wangi tak tahu nak minum pun kan. Baik, tapi ada juga orang minum, tutup pulang lah. Dia kata sehat pula minum minyak ni. Jangan, saya kata saya tak jamin. Kalau nak buat, tutup pulang. Baik, yang pertama saya nak beritahu testimoni ramai dah banyak dah. Minyak ni di pasaran baru setahun lebih, tapi ratus ribu botol, ratus ribu macam goreng pisang panas, berebut orang tak cukup. Izin Allah yang pertama. Ada yang baru pegang botol, dia beli 10 botol di Hulu Kelang melewati. Ada kau terbeli, dia pegang menggigil, baru pegang botol dan menggigil, tanda dia ada gangguan. Ada anak dara seorang di KL juga, dia buka tutup ni, kemudian dia cium minyak wangi, cium terpun menjerit tu histeria orang, maksud dia kena gangguan. Oh, dia ada gangguan tapi dia tak tahu, jadi dia scan. Kemudian baru ni di Teluk Intan, Perak, anak dara lagi lebih kurang 3 hari nak nikah kahwin, tiba-tiba tak mau, merontak, menjerit tak nak kahwin. Tuhan, kita mungkin ada orang buat kampung tak malu. Hari ni orang hati busuk macam-macam sihir. Jadi bapa ni kebetulan ada beli, malam tu cari pada anak dara dia dengan izin Allah, baca Fatihah sekali, selawat 3 kali dan niat untuk apa dia? Allah, pagi besok terus tanya dong, besok nak nikah Kedah ni lagi berapa hari lagi ni, malu mak ayah ni kalau duit dah habis banyak dah. Anak dia jawab, ya, bukan lagi nak kahwin, bukan lagi nak nikah, dah tak sabar nak kahwin ni. Anak dengan izin Allah tadi kulit semua balik dengan izin Allah. Minyak yang telah disyipak oleh Ustaz supaya hapus dengan izin Allah. Alhamdulillah. Ada lagi mau di Johor busuk, perut kucing besar. Busuk biasa dikaitkan dengan unsur sihir. Sapu dengan izin Allah keluar habis daripada perut. Dan juga di bawah ni juga di JP, satu orang muslimat dia telefon saya. Dia kata, Ustaz, lepas syok tadi saya pakai, tiba-tiba shilling rumah pecah, meletup shilling. Dia tunjuk, dia hantar gambar dalam WhatsApp message handphone. Saya tengok betul, dan satu ketui butter tentu daripada shilling. Siapa balik? Tak ada. Tapi tiba-tiba pula paip air daripada bilik air terbuka sendiri, kemudian dulu jatuh terbekat, sapu, shampoo, semua macam bergegar dalam rumah dia. Ni dengan izin Allah minyak bantu. Saya kata tak apa, lawan pakai lagi terus berterusan. Dia tak telefon ni, okey apa dah, alhamdulillah. Itu nak beritahu yang tu yang ada masalah gangguan makhluk halus di rumah ataupun pada diri kita, boleh insya-Allah pakai je dengan izin Allah, mudah-mudahan. Yang kedua untuk anak-anak yang degil, anak-anak yang keras hati, yang melawan mak bapak, kemudian anak yang nak kuat penerang hati, nak kuat ingatan. InsyaAllah banyaklah testimoni anak saya senang nak bangun subuh. Dulu payah diibu ada kawan-kawan sahabat di malam tu subuh senang bangun. Lepas tu anak yang menangis kerat malam pukul 12 menangis, kalau tak ada anak cucu pakai yang tu cukup rahsia. Yang menangis malam insya-Allah bagus semua. Dia cucu-cucu orang kita kerat menangis, bukan takat anak dengan mak-mak anak pun saja kalau dia menangis dengan
telefon Sabtu, anak saya terus dia, saya nak 10 botol lagi Ustaz, tak pergi juga ATM insyaAllah. Dan juga anak yang belum jodoh, ada jenis yang malas nak kahwin, umur dekat 40 Ustaz, tak tahu tak ada jodoh. Alhamdulillah, testimoni di Kemaman Terengganu. Dengan izin Allah, dia buat mandi, jodoh nak kena mandi. Anak yang degil tadi pun boleh buat mandi juga. Ni jodoh nak kena mandi, masuk titik dalam air, buat 3 kali 4 ml macam ni, masuk dalam air mandi, kemudian baca Fatihah, dia selawat 3 kali tadi, niat dengan izin Allah. Telefon tak sampai sebulan. Ustaz, awak? Oh, saya nak nikah lah. Alhamdulillah, saya kata kan. Bukan nikah dengan saya, nikah dengan dia punya dia lah kan. Wah, aku jumpa lah. Itu nak cerita. So, itu yang belum jodoh. Alhamdulillah, kita yang dah jodoh, nak jodoh lagi sekali, insyaAllah mudah-mudahan. Suami-suami yang banyak kata kan, insyaAllah bolehlah kan. Yang ketiga untuk hubungan suami isteri, yang ni pun banyak dah. Alhamdulillah. Oh, sampai syok lah isteri tu kata Ustaz, dulu suami akak ni keluar pukul 2-3 pagi balik, tak peduli akak. Jadi balik malam, tengah-tengah malam ni, tak peduli anak ni. Dia dengan izin Allah minyak ni. Dulu 2 betul dan 6 betul. Suami dia tak keluar rumah dah. Dengan izin Allah. Akak pula pusing, pula tengok tak keluar-keluar rumah dah. Itu cerita pula kan. So yang mana isteri nak ikat suami supaya tak keluar rumah pukul 2-3 pagi, pergi lebih masjid yang buat lah kan. Ini yang jadi macam tu lah. Yang ada lagi ya, di Ipoh, itu kawan satu kampung dengan saya pula lagi. Alhamdulillah, isteri dia dingin dengan dia, jenuh Syekh, seminggu, sebulan pun payah, jenuh kerja, legal lari dia, bagai lari dia tak tahu. Sekarang dia minyak ni pula, Alhamdulillah, dia pula lari, bini pula legal dia. Nak sebut tuan kan, nak pakai siang boleh, halal boleh, insyaAllah mudah-mudahan kan. Tapi jangan tak tahu semua dah lah. Ya, legal-legal juga lah. Mau dia kejar pula, laki dia pula dalam ni. Alhamdulillah. Kemudian apa dia ada di Sabu Jaya tu, isteri mengadu juga, setahun lebih, suami tak ada nafsu dengan dia. Tengok benda saya, tiup benda apa benda. Nah, macam tu kok dia. Dia beli mula-mula 2 kunci. Oh, dah daripada kepala sampai kaki minyak dia boleh campur dengan minyak lain. Minyak lain boleh campur dia dengan buat lama sikit boleh pakai. Jadi dengan izin Allah, Ustaz, dia telefon. Seminggu je lepas dia telefon. Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Awak ke? Suami akak sampai akak kepala sampai kaki, bangun balik Ustaz. Dia bangun tu Ustaz, dia kontak balik setahun lebih, lega akak. Tu nak beritahu tuan-tuan, dia cerita yang isteri tadi mengadu suami tak ada nafsu, jalan. Kemudian di Singapura, minyak ni sampai dah Sarawak, Brunei, Singapura mati pucuk, 6 tahun mati pucuk. Bukan pucuk nyok, bukan pucuk jagung, ini pucuk sungguh. Dengan izin Allah sembuh balik, jumpa Alhamdulillah, izin Allah bagus. Itu yang 4 tu. Dan akhir yang keempat, untuk yang sakit badan dan kegunaan dengar, nak urut ke, nak sapu ke, macam-macam boleh. Ada yang lumpuh tangan, paralyzed, stroke, lumpuh, sapu dengan izin Allah. Dah ramai lah yang ada testimoni bagi tahu. Di Terengganu, usung tak boleh bangun, dia sapu nyok, seronok dia telefon, dia suruh post 10 botol lagi. Dia punya makcik dia dah tak payah nak gaduh nak tolak dengan apa dia katil apa semua. Berulang hospital beribu duit habis dah. Dengan izin Allah, minyak ni bukan mahal sangat. Dengan izin Allah dapat. Kemudian ada yang apa dia migraine ni, yang sakit kepala kuat ni, dengan izin Allah sakit perut boleh, pinggang, kemudian lutut tak boleh nak sembahyang, nak bengkok, kemudian kebas kaki sebab kencing manis, bukan hilang kencing manis, kebas kaki tu sapu urut insya-Allah mudah-mudahan. Jadi banyak lagi lah yang nak beranak tak beranak lagi kan, sapu buat macam air susuk ni, minyak ni sapu air minum. Jadi ini untuk ibu-ibu yang mengandung boleh pakai. Dan banyak lagi lah. Baru ni juga di Sarawak, di jenis panas baran, sapu dan tu dengan izin Allah dah tak marah dah. Tapi bila tak pakai dia marah balik. Saya kata kena beli dan pakai selalu. Saya kata tu pula. Okay, minyak ni sebetulnya harga dia RM30. Sebab minyak ni original. Minyak ni saya import daripada Dubai, tanah Arab Dubai. Tengoklah minyak ni colour dia. Dia colour ke biru ke hijau ni. Kalau tengoklah, kalau fikrah hijau lah. Kalau fikrah biru kita tengok pada fikrah dia pula. Baik, minyak ni sebetulnya 30, promosi saya bagi 2 50. Kedap hari ni saya bagi promosi 2 botol 50, kalau tidak 60, 50, 4 100. Takut tahun depan baru dah dibuat balik, kena beli 10 botol sekali senaman, botol 50. Dan ada duit cari benda hari masjid lah. Cari benda hari masjid. Jangan sapu di masjid sudah. Dan pantang ni jangan langkah botol ni dan jangan bawa masuk dalam tandas. Sebab dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhamdulillah bil Qur'anil azim waj'alna imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzikirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata wa alayhi wa tafa'na arja'u lana fakka ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.